Assalamualaikum dan salam horas. Okey, hari ni kita nak masuk dalam hutan bakau. Hutan bakau ni ada yang hutan bakau padat, kurang padat dan sederhana, dan ada yang kawasan berselut dan ada yang berpasir dan ada yang macam lubuk, kita panggil selut yang halus tu. Tapi hari ni kita nak berkongsi pengalaman. Kita berkongsi pengalaman macam mana kalau kita nak masuk dalam hutan bakau. Terutamanya di siang hari lah. Kalau malam jarang orang masuk hutan bakau. Makna dia, kalau kita nak masuk hutan bakau mesti ada persediaan. Terutama kepada yang orang yang baru-baru. Termasuk jugalah orang yang berpengalaman. Sekurang-kurangnya kita boleh ambilkan jadi ingatan. Walaupun kita berpengalaman, sudah biasa, tapi kita ambilkan sebagai peringatan. Okey, yang pertama sekali, untuk diri kita, kalau kita, yang paling asas lah, kita jangan bincang pasal di segi keselamatan, ketenteraan ke itu lain. Ini yang paling asas kalau kita masuk hutan bakau dalam masa 1 hari. Okey, yang pertama sekali kita tentukan kita pakai tutup kepala lah. Tutup kepala, kita guna topi ke, kain pelikat dililit ke, serban ke, ataupun kepiah ke, ataupun topi keselamatan ke. Yang paling penting kita pakai pelindung kepala ni. Tujuannya kita kadang-kadang kita masuk, terutamanya hutan bakau, dia ada ular di atas ni, macam macam dahan ni. Kita tunduk kita tak tahu. Tentukan kita pakai topi. Lepas tu pakaian kalau boleh lengan panjang. Okey, lagi satu, tentukan kita ada bawa parang ataupun pisau untuk kita nak merintih-rintih dan untuk melindung keselamatan lah dan sebagainya. Dan tentukan juga kita pakai kasut. Macam saya pakai ni kasut getah. Dia berat sikit. Kalau orang dah biasa tak ada masalah. Tentukan kita pakai kasut getah. Tapi kalau yang sudah biasa, dia tak akan pakai kasut pun. Dia akan berjalan dalam hutan tu lebih mudah dan lancar. Itu yang kalau kaki dia dah berkematu pula. Kalau orang baru-baru, kita tentukan pakai kasut yang bersarung lah. Kasut getah. Ini kasut getah panjang. Dia ada yang pendek tu. Kalau boleh kita pakai yang tak ada bertali tu. Memang ada dijual di kedai tu. Dan tentukan kita bawa minuman sikit. Minuman. Lepas tu kalau ada whistle, kita bawa whistle. Itu sebagai persediaan lah. Tapi yang lagi satu, yang paling perlu lah, kita bawa obor ataupun jamu. Sebab seperti belakang ni, hutan paya bakau udara. Dia punya pokok tu kecil-kecil. Dia kecil-kecil, dia rapat-rapat. Nyamuk banyak. Ni agas pun banyak, dan binatang lain pun banyak jugalah. Binatang berbisa, tak berbisa pun ada. Sekarang ni tengah air surut.
Okey, yang utama sekali kita jom kita tengok macam mana nak buat ni jamu. Kali ni saya akan pakai ni apa ni? Pelepah pinang. Kita ambil pelepah pinang ni, pinang yang dah tua, dah luruh tu. Sebab dia lembut sikit. Dan kita ambil sekali dia punya daun tu. Daun pelepah tu. Daun pelepah pinang ni. Dan dia pelepah ni dia tak ada masalah. Yang penting kalau pokok palma, dia sama aja bentuk dia ni. Pokok palma tak kisahlah pokok apa pun, janji dia ada berseludang macam ni. Bila berseludang senang kita nak membalutkan ni. Membalutkan bahan-bahan yang kita nak buat obor tu. Apa ni? Isi obor. Bukan obor. Yang pertama sekali kita ambil ni. Dia punya daun tu. Ini bunga kelapa sawit ni. Saya cukup favourite bunga kelapa sawit. Sebab apa? Dia tidak menyala tapi mendatangkan asap. Dia mendatangkan asap. Maknanya kita bubuh dalam ni. Kita tak nakkan menyala, kita nakkan asap. Kita gunakan ini. Dan tak kurang penting dia, saya bubur ni biji kelapa sawit. Sebab biji kelapa sawit ni dia ada minyak. Bila ada minyak, dia kurang-kurang dia cepat pembakaran. Kita ketuk dulu bagi dia jadi macam ni. Kita letak aja tengah ni. Kurang-kurang dia membakar. Dan kulit pokok tu biar dia, sebab saya suka guna, sebab dia basah, dia lambat pembakaran tu. Dia kalau kita ikat dia pun dia lambat putih. Dia boleh menyala. Okey, kalau dalam hutan ni, khususnya dalam hutan bakau ni, dia yang selalunya yang orang tak tahan ni agas. Sebab agas ni dia dalam hidung pun, dia masuk dalam hidung, dalam telinga. Lepas tu dia bila ketik tu, dia rasa bengkak-bengkak. Dahi ni rasa panas ni. Dia agas benda yang kecil halus tu. Kalau nyamuk tak apa, kita pakai penutup muka tu, dia tak masuk dalam hidung, dalam telinga semua, dia tak bengkak. Dia apa ni, dia mungkin ada sakit sikit. Tapi agas ni, dia memang pedih. Lepas tu dia bengkak-bengkak. Kalau terlampau banyak tu dia bengkak muka dia, tapi tak ada berbisa. Okey, dalam hutan ni kawal pokok hutan bakau. Batang bakau tu dibuat arang. Masa sekarang ni, dulu berleluasa aci potong aja.
Tapi sekarang dikawal oleh perlukan lesen, permit, dikawal oleh Jabatan Perhutanan. Mungkin orang akan potong pokok kayu bakau. Dalam di sini ni dia tak ada hutan kayu bakau yang besar-besar tu. Kita panggil kayu winci. Kalau dulu-dulu kita masa sekolah tu, dulu kerja, kita panggil kayu inci. Dia sama saiz dia. Lagi satu, orang mencari apa ni, lokan. Lepas tu siput timber ni. Lagi satu kita panggil ini siput sedut. Kita panggil, ada setengah panggil siput beliung. Ini kecil tak boleh makan pun. Dia bila air pasang dia akan panjat pokok. Dia melekat-lekat dekat sini. Bila air pasang, ni dia naik. Banding dengan siput timber ni, dia panjat juga tapi dia tak tinggi. Berbandingkan siput belitung, kita panggil siput sedut. Yang ini siput timber. Kalau kita cari tu bertimba-timba boleh dapat. Sedap juga, boleh makan. Kalau dalam hutan ni, ini khususnya orang training, pasukan keselamatan ikhtiar hidup dalam hutan. Dia untuk mengelakkan agas, nyamuk tu, dia akan ambil selut ni. Selut ni dia dilumur-lumurkan di badan, di muka, di telinga, semualah satu badan. Kalau orang betul-betul survivor lah. Bila lumur ni maknanya nyamuk agas dia tak ada. Kalau dia hurung pun dia takkan kena kita punya kulit ni. Ni selut. Selut dalam ni. Dalam hutan bakau sendiri. Hidupkan jamung ni. Nak keluarkan dia punya api. Satu, kita boleh libas macam ni, kita libas dia akan menyala. Lagi satu, kita tiup panjang. Tiup panjang dia akan menyala. Tapi tentukan mata ni, jangan bagi kena dia punya abuk tu. Makna tiup panjang. Dia akan menyala. Tapi kalau kita nak padamkan, sekali je, dengan kuatnya, dia akan padam. Itu ada teknik yang paling asas, kadang-kadang kita tak terfikir. Untuk kita menyala dan padamkan api tu. Ataupun okey, lagi satu, kalau dalam hutan ni, ini khususnya orang training, pasukan keselamatan ikhtiar hidup dalam hutan. Dia untuk mengelakkan agas, nyamuk tu, dia akan ambil selut ni. Selut ni dia dilumur-lumurkan di badan, di muka, di telinga, semualah satu badan. Kalau orang betul-betul survivor lah. Bila lumur ni maknanya nyamuk agas dia tak ada. Kalau dia hurung pun dia takkan kena kita punya kulit ni. Ni selut. Selut dalam ni. Okey. Ni
kita dah selesai dah. Sesi kita panggil ekspedisi kecil terus ke hutan bakau. Cara-cara kita persediaan untuk masuk hutan bakau. Dan di luar sana boleh cubalah kita praktikkan apa yang kita tahu, kita praktikkan supaya lebih bermanfaat. Okey, assalamualaikum dan salam horas.